Hai, Assalamualaikum Kak Sum. Apa abang ni? Okey, tak apalah. Sementara nak tunggu kawan-kawan kita masuk. So, Kak Ina start dulu lah live live Facebook cafe ting kita pagi ni. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam ceria dan salam kekeluargaan. Hai Kak Mira. Assalamualaikum Kak Muniza. Okey, bersama Kak Ina pagi ni, sekali lagi hari ni kita nak sembang-sembang santai saja. Tajuk yang Kak Ina nak bawa hari ni ialah bagaimana menghindari pergaulan bebas. Okey. Untuk maklumat adik-adik dan kawan-kawan, hari ni Kak Ina bertugas dari rumah, work from home sebab PKP masih lagi dijalankan di daerah Kulim. Kak Ina diberi tugas hari ni untuk bercakap sikit ataupun bagi tips sikit lah berkenaan dengan menghindari pergaulan bebas. Okey, apakah pertama sekali kita nak tengok balik apakah yang dikatakan pergaulan bebas. Okey, ada siapa-siapa nak bantu Kak Ina kat sini? Apakah yang dikatakan pergaulan bebas? Kak Muniza, apa dia Kak Muniza pergaulan bebas? Kak Siti Amira, cuba bagi satu contoh apakah pergaulan bebas? Okey. Sejujurnya kita tahu pergaulan bebas ni selalunya berkapal ataupun berpasangan berlainan jantina. Okey, lepas tu lepak, merempit, hisap rokok, mabuk, judi, apa lagi? Melakukan zina, pengguguran haram, mengandung tanpa nikah. Lepas tu melakukan hubungan seks bebas, iaitu seks free lah. Lepas tu ada lagi dedah aurat. Lepas tu buat maksiat ni kiranya tak ada halangan lah. Okey, kenapa terjadinya pergaulan bebas? Salah satu contoh dia ialah ingin mencuba. Okey, kat sini dia ingin mencuba aja, dia rasa nak seronok-seronok saja, tapi dia tak dia terlupa, dia dah tersilap langkah. Okey, tekanan ataupun masalah keluarga. Mungkin dia stres, tambah pula musim PKP ni, dia tak boleh nak pi buat aktiviti dia. Dia stres, dia tekanan. Dia kena duduk di rumah saja. Mungkin juga lepas tu dia putus cinta ataupun dia nak membuktikan cinta dia kepada kekasih dia. Ni pun salah satu contoh juga. Lepas tu ingin bebas dan mencari kepuasan di luar. Okey, maklumlah sekarang ni kita punya dunia atau kita punya masyarakat pun sekarang ni bukan dia ambil tahu sangat kan hal masing-masing. So budak-budak sekarang ni dia tak ambil kisah. Dia nak cari kepuasan di luar ataupun terpedaya dengan bujukan rayu daripada kawan-kawan, daripada boyfriend, daripada rakan sekeliling dia. Lepas tu takut tak diterima kawan-kawan ataupun dianggap kolot ataupun tak moden. Maknanya tak mengikut era zaman tu lah. Maknanya dia macam tak mau berdunia dengan orang. Mungkin dia rasa macam tu lah. Okey, Kak Siti Amira kata bergaul lelaki perempuan tanpa batas. Bergaul sesama jantina pun ada juga. Seks bebas. Okey, macam Kak Ina kata tadilah. Mereka teringin nak mencuba sebenarnya, tapi mereka tak tahu apa yang mereka cuba tu telah merosakkan hidup mereka. Okey, kita tengok sikit. Bukan Kak Ina cuma nak bagi orang kata apa, tips sikit lah apa yang Kak Ina faham berkenaan dengan menghindari pergaulan bebas ni. Okey, pertama sekali kita mesti kuatkan pendidikan agama dalam institusi keluarga tu. Okey. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kukuh, mereka tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas sebab mereka tahu bezakan yang mana salah
dan yang mana benar. Tapi kat sini kadang-kadang kita tak boleh percaya juga. Mak bapak dia dah bagi pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak dia. Tapi bila dah meningkat dewasa, anak-anak ni dia dah tak boleh dengar cakap mak bapak dia dah. Sebab tu kadang-kadang orang kata iman tak dapat diwarisi. Okey, kadang-kadang ada je mak bapak dia yang orang kata yang berpelajaran tinggi, yang educated, yang jadi imam, yang jadi doktor. Tapi ada juga anak dia yang masih melakukan gejala-gejala yang tak senonoh ni. Okey, dari kecil lagi kita ni memang dah diasuh dah. Mak bapak kita dah ajak kita dah dah ajak dan amalkan dah dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan, serta menjaga keselamatan serta maruah kita. Mak kita dah ajak kita dah. Depa nak yang kita ni jadi yang terbaik. Jadi bila kita sudah terbiasa dari kecil, kita dah praktik benda tu, so sedikit sebanyak pergaulan kita tu dah terbatas. Tetapi bila dah meningkat dewasa ni, bila dah berkawan ni, dia dah tak kisah dah semua-semua tu. Bagi dia hanya ingin mencari keseronokan di luar. Okey, hai Kak Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, yang pertama tadi Kak Ina kata mempertingkatkan pendidikan agama. Okey, yang kedua, memilih kawan. Okey, yang ni sangat-sangat penting. Okey, kalau kita pilih kawan yang kurang sesuai pun, kita akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sebab itulah pentingnya memilih kawan dan kenali pribadi kawan itu sendiri. Kawan yang baik, dia tak akan ajak kawan-kawan dia buat kerja yang tak senonoh. Okey, faham? Okey, sebagai mak bapak juga, kita kena kenali setiap kawan-kawan anak kita tu. Kamu biasa dengar tak cerita anak mami tu? Dia biasa kata, berkawan dengan siapa? Anak siapa? Betul. Kalau nak keluar tu, kita kena cek mereka pergi mana. Kalau boleh, panggil semua kawan-kawan anak-anak kita tu, kita sendiri berkenalan dengan mereka. Lepas itu, kita pun kena bagi tahu juga anak-anak kita mengapa, sebab apa kita kena pilih kawan yang betul. Sebab bila kata kita bila kita salah pilih kawan, memang rosak hidup kita. Okey, bagi tahu kawan-kawan, pilih kawan yang beragama dan takutkan Tuhan. Bila salah pilih kawan, ia akan merosakkan. Okey, kawan yang baik ni dia tak akan bawa kita ke jalan yang tak elok. Okey, Kak Siti Amira kata, betul tu, iman sentiasa naik turun. Hari-hari dalam hidup ada ujian dan godaan. Hai Kak Mala, hai adik Nur Irdina. Okey, pentingnya memilih kawan tu. Kita pun kalau kata depa nak pi, katalah depa nak pi tuition ke apa mana-mana ke, nak pi berjalan ke, nak pi makan-makan dengan kawan ke, apa salah? Why not? Kalau kita ambil masa sikit pun tak kisah, kita just ikut ataupun hantar anak kita pergi mana-mana. Tapi kadang-kadang budak-budak sekarang ni, mereka cerdik, mereka suruh mak mereka ataupun parent mereka hantar mereka pergi. Tapi lepas mak ataupun ayah mereka dah balik, mereka dah melencong ke tempat lain. Okey, ini semua orang kata atas diri sendiri. Kadang-kadang mereka nak bebas. Mungkin mereka suruh kawan-kawan main kat rumah. Konon-konon mak mereka ataupun bapak mereka percayalah. Okey, kawan main di rumah mesti nak buat aja sekolah ataupun nak bersembang-sembang. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena pantau apa yang mereka buat. Okey. Hai Kak Mala, puji lebih apa? Buat apa hari ni kat rumah? Okey, lagi satu tips yang ketiga, eratkan hubungan di antara parents dan anak-anak. Hubungan yang secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik, bersifat terbuka, boleh dengar masalah atau bercerita di dalam apa juga hal. Okey, ambil masa sikit tanya, kalau boleh tanyalah anak-anak tu ada masalah apa hari ni. Okey, online kelas belajar apa. Lepas tu satu lagi, mak bapak yang ni Kak Ina nak bagi tahu lah, sekarang ni anak-anak depa
tak ada pendapatan kan sebab mereka tak sekolah. So kalau boleh tu tolonglah bawa lah anak-anak tu pergi beli apa yang mereka nak, buku ke, top up ke, makanan apa yang mereka suka. So jangan bebankan mereka. Dah lah duduk kat rumah tu kurung, tak boleh pergi mana. Lepas tu orang kata kemahuan mereka pun kita tak penuhi. Lepas tu cuba masuk dalam diri anak-anak kita tu. Cuba kita faham apa masalah mereka, apa kekangan yang mereka hadapi sekarang ni. Kalau boleh buat anak-anak kita tu serupa macam kawan-kawan kita. Tapi masih ada batasan lah. Orang kata apa, janganlah biar sampai mereka pijak kepala kita pula. Yang tu pun tak boleh juga. Lepas tu memberikan, yang keempat, memberikan secara sedikit pendidikan seks pada anak dan remaja. Okey, yang ni maksud Kak Ina bukanlah kita nak hajak seks keseluruhan tu. Cumanya kita nak bagi mereka pendedahan. Apakah yang dimaksudkan dengan seks tu? Kalau kata kita buat, katalah Kak Ina bagi contoh. Okey, katalah dia mengandung luar nikah. Sebab dia bergaul dengan kawan-kawan yang salah. Kita bagi tahu apa akibat dia. Mungkin boyfriend yang dia tak kenal tu ada jangkitan HIV. Boleh dapat kepada dia. Salah satu contoh tu kiranya kita bagi yang dia senang faham. Lepas tu kalau kata melakukan hubungan dengan jantina yang lain atau perempuan dan lelaki boleh mengandung. Bagi tahu dia. So private part dia tu kena jaga. Hajak dia serba sedikit pendidikan seks. Sebab mereka ni budak pelajar. Kadang-kadang ada yang pandai, tapi ada juga yang tak pandai. Kadang-kadang mereka ni naif, tapi mereka nak tahu apa benda seks. Kalau dengar perkataan seks tu, memang budak-budak ni excited. Tapi kita sebagai mak bapak ni kiranya memainkan peranan yang penting. Cuba bagi tahu mereka apa dia, orang kata apa, bila kita dah terjerumus ke dalam kancah seks ni, apa dia akibat dia, boleh mengandung luar nikah. Lepas tu sat lagi takut, tak tahu nak pergi mana, dah jadi pengguguran haram. Okey, jelas kat mereka apa yang boleh dan tak boleh mereka lakukan. Okey, faham tak apa yang Kak Ina katakan tadi? Ataupun latih anak-anak kita ni dari kecil memasak, mengemas rumah, cintakan ilmu dengan banyak membaca. Dari situ kita dapat banyak ilmu pengetahuan. Okey, latih hidup berdisiplin. Ada time ibadah, ada time membaca, time makan, time rehat, bermain, time jalan-jalan, time kita berchatting, time kita orang kata apa, keluar makan bersama kawan-kawan. Tapi ajak mereka supaya apa pun jaga diri mereka supaya akan orang kata apa, ada disiplin dalam diri mereka. Okey, time makan, time main. Jangan semua nak harung sekali je. Tak boleh juga macam tu. Okey, hai Kak Ida. Okey, tip yang seterusnya, menghabiskan masa terluang dengan mengulang kaji pelajaran. Okey, selalunya kalau kata kita duk buat ulang kaji pelajaran ataupun kita buat kajian sekolah, waktu terluang tu diisi dengan kegiatan yang positif dan berguna. Maka waktu kita tak ada waktu nak memikirkan hal-hal yang tak penting ataupun yang menyimpang daripada hidup kita. Okey, tip yang seterusnya, kurangkan penggunaan internet. Okey, sekarang ni ada setengah cikgu, ni contoh anak Kak Ina bagi contoh anak Kak Ina lah. Guru mereka bagi top up untuk mereka buat belajar online lah. Okey, so bila dah cikgu bagi kemudahan macam ni, grab kemudahan tu, cari info berkenaan dengan kamu pelajarkan. Okey, cari info berkenaan dengan pelajaran kamu. Jangan pula cari info berkenaan dengan seks, tak sesuai. Okey, kalau boleh tu janganlah duk masuk laman web Bigo yang tak sesuai. Boleh kalau macam TikTok pun ada juga kebaikan dan keburukan. Janganlah duk tengok hak yang tak senonoh. Boleh je ikut hak yang duk bagi tazkirah apa semua tu boleh. Yang tu kadang-kadang untuk hiburan kamu. Tapi elakkan daripada menggunakan aplikasi yang tak mendatangkan faedah untuk kamu. Contohnya macam WeChat apa semua tu memang tak bagus. Okey, yang ketujuh,
Membatasi pergaulan dan menjaga tingkah laku. Kawan dengan kawan yang positif dan kawan yang baik. Macam Kak Ina kata tadi itulah. Seelok-eloknya menghabiskan masa dengan ibu bapa. Tak rugi pun sebenarnya kalau kita menghabiskan masa dengan mak bapak kita ni kan. Tolonglah apa yang patut kat dapur tu. Kita pun kadang-kadang asyik duk terperak dalam bilik buat kerja sekolah je pun memang kita pun akan stres juga kan. Sekali-sekala tu orang kata apa, keluar menonton TV dengan mak bapak, adik-adik, kakak, abang semua. Okey, boleh lipat baju ke apa semua ke, habiskan masa bersama keluarga. Kalau boleh tu jangan orang kata apa duk seronok sangatlah. Benda yang tak penting tu kalau boleh elakkan. Okey, perbanyakkan mendekati Yang Maha Esa. Okey, Kak Ina bagi contoh sekarang ni. Kita duk dengar PKP kan. Kita boleh taat, kita takut. Kalau polis kata PKP, kita tak pakai mask, kena denda 1,000. Kita ikut. Tapi pasal apa kita tak boleh ikut PKP yang satu ni? Apa dia PKP yang Kak Ina masukkan? Cuba teka. Apa dia Kak Mala? Kak Mala boleh jawab tak Kak Mala? Siapa boleh jawab? Cepat Kak Ina tunggu. Apa dia PKP yang Kak Ina masukkan sekarang ni? Apa dia Kak Ida? Okey, Kak Ida kata betul tu Kak Mena, kena terapkan dari kecil. Okey. Okey, PKP yang Kak Ina masukkan ni ialah percaya kepada pencipta. Okey, siapakah pencipta kita? Semestinya Allah Ta'ala kan. Okey, perbanyakkan menikmati Yang Maha Esa. Okey, hadirilah majlis ilmu. Okey, sekarang ni sebab COVID kita tak boleh nak berkumpul menghadiri majlis ilmu. Kita boleh je download ataupun kita tengok live ustaz-ustaz kan. So senang je, benda ni semua mudah di orang kata apa, di hadapan kita. Bila kita ada kemudahan tu, kita boleh buat benda tu. Tengok orang kata apa, cari info berkaitan dengan keagamaan. Okey, bangun malam, buat solat hajat, buat solat tahajud, buat solat taubat. InsyaAllah. Lepas tu banyakkan zikir. Duduk saja tu zikir pilah. Bukan rugi tang mana pun. Sekarang ni kan ada benda yang mudah tu, yang letak kat jari tu kan. Kita picik-picik je. Daripada kita duduk buat kerja tak senonoh, lebih baik kita banyakkan zikir. Okey, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Sebab kita sekarang ni banyak masa terluang. Sekolah tahun depan baru buka. Okey, selain daripada kelas online, kamu boleh juga cari masa baca Al-Quran tu kalau boleh. Okey, Kak Mala kata Sat nak fikir lambat dah. Kak Ina dah bagi tahu dah tak Sat PKP tu apa. Okey, selain daripada rajin baca Al-Quran, kita rajinlah bersedekah. Okey, bersedekahlah. Walau RM1 kalau kata kita pergi masjid tu ada tabung masjid. Bersedekahlah, letaklah banyak mana kita ada pun. Tak rugi pun kalau kita bersedekah. Okey. Lepas tu bersangka baiklah dengan semua orang. Janganlah duk fikir dia ni tak elok, kawan tu tak elok, hasad dengki kawan tu, hasad dengki kawan ni. Dah tu macam mana kita nak jadi orang yang baik? Betul tak? Orang kata apa, walaupun kita ni banyak melakukan dosa, tapi sekurang-kurangnya kita cuba memperbaiki diri kita. Okey. Last sekali, tanamkan azam dan cita-cita mahu menjadi manusia yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Okey, ingat tak apa yang Kak Ina katakan tadi? Okey, nombor 1, memperkuatkan pendidikan agama. Memilih kawan, pandai pilih kawan, insya-Allah adik-adik akan selamat. Okey, yang ketiga, eratkan hubungan di antara parents dan anak-anak. Maknanya kat sini kena rapatlah dengan adik-adik, dengan adik-beradik, dengan keluarga, abang, kakak, adik-adik semua kan. Okey, yang keempat, memberikan serba sedikit pendidikan seks pada anak-anak dan remaja. Okey, yang kelima, menghabiskan masa terluang dengan mengulang kaji pelajaran. Lepas tu
Kurangkan penggunaan internet macam Kak Ina cakap tadi lah. Lepas tu membatasi pergaulan dan menjaga tingkah laku. Lepas tu perbanyakkan mendekati Yang Maha Esa. Last sekali, tanam azam dan cita-cita mahu menjadi manusia yang berguna. Yang tu sajalah tips Kak Ina hari ni. Lepas tu ada apa-apa lagi tak nak tambah? Kod-kod Kak Ina ada tertinggal. Biasalah bila kita bercakap ni kadang-kadang ada je benda yang kita tertinggal. Kod-kod ada siapa-siapa ada idea, bolehlah kita kongsi bersama. Terima kasih adik Ika Zaki. Topik menarik. Okey, ada tak? Ada tak? Jomlah share dengan Kak Ina kod-kod ada yang Kak Ina tertinggal hari ni. Bolehlah kita sama-sama kongsi. Okey, satu lagi. Lupa Kak Ina nak beritahu. Yang ni pesan daripada ketua Kak Ina dekat Kulim. Ada juga kes yang jadi semasa COVID ni, mak bapak, mak ayah pergi kerja. Adik-adik ada dekat rumah. Bila dah tak ada siapa dekat rumah, dia akal panjang orang kata kan. Okey, bawa boyfriend masuk dalam rumah. Adakah ini sepatutnya berlaku semasa keadaan COVID ni? Kita nak menghindari daripada pergaulan bebas, okey dah. Polis kata duduk dekat rumah, COVID tak boleh pergi mana-mana. Tapi dia ada akal bila mak bapak ataupun siapa-siapa saudara dia tak ada kat rumah, dia jemput boyfriend dia datang kat rumah. Okey, agak-agak kamu apa kan mereka nak buat? Nak menonton TV bersama? Memasak bersama? Mengulang kaji bersama? Adakah mereka akan melakukan hubungan yang tak sepatutnya berlaku? So, cuba adik-adik fikirkan, jika perkara ini berlaku dan ditangkap, siapakah yang akan merasa malu? Diri sendiri dah tentu, keluarga, jiran. Tapi kalau kata tak terkantoi itu, okey lah kan. Tapi kita kena ingat satu je, walaupun apa yang kita buat tu, Allah Ta'ala masih lagi melihat apa yang kita lakukan. Okey? Okey, apa pun Kak Ina nak ingatkan perempuan ni sebenarnya jangan berikan lampu hijau pada lelaki yang menggoda. Lelaki ni dia banyak akal. Walaupun sekali dia try tak jadi, dia akan try lagi, ulang lagi sampailah perempuan ni cayak kepada mereka. So, apa-apa pun jangan bagi green light kepada lelaki. Berpakaianlah yang menutup aurat, jangan dedah sangat. Kita orang perempuan ni kena jadi mahal sikit, jangan duk jadi murah sangat. Orang lelaki-lelaki mudah ambil kesempatan dekat kita. Okey. Seterusnya, kalau lah kata adik-adik yang ada masalah tapi tak ada tempat nak berkongsi masalah adik-adik tu, adik-adik boleh terus telefon dial terus ke talian kasih di nombor 1599 untuk bercakap dengan kaunselor yang bertugas. Sekiranya adik tak ada siapa-siapa, adik ada masalah tapi tak ada tempat nak mengeluahkan masalah adik-adik itu, jangan salah luah perasaan dekat orang yang tak sepatutnya. Okey, adik boleh telefon 15999 akan disambungkan kepada kaunselor yang bertugas. Okey, dekat situ adik boleh kongsi apa masalah ataupun apa juga yang apa juga yang adik terdapat kemusykilan. Okey, adik boleh bertanyakan kepada kaunselor. Okey, kat situ depa bolehlah bagi bagi cadangan kat adik, apa benda yang adik buat dan sepatutnya adik tak buat. Okey. Ada tak lagi tips yang Kak Ina tak bagi tadi? Ada tak siapa-siapa nak tambah? Kak Akmal ke? Kak Hana Liza ke? Ada tak?
Okey, Kak Hana kata malulah Kak Ina kalau tak ada boyfriend nanti kawan-kawanku tu. Betul. Salah satu juga dia mudah rasa rendah diri bila dia rasa dia tak ada boyfriend. Tapi sesuai ke kalau tingkatan 1 darjah 6 nak ada boyfriend? Kak Ina rasa belum masa dia lagi. Okey, tak apa. Kalau kata dia tak ada boyfriend, dia bijak, dia pandai, orang akan tetap pandang dia juga. Bukan kira sebab dia tak ada boyfriend. Kalau orang perempuan ni, dia rasa dia dia rendah diri, dia boleh je grooming diri dia. Lah ni, sekarang ni dekat internet macam-macam ada. Boleh je untuk penjagaan diri, untuk make up serba sikit lah. Janganlah make up yang keterlaluan macam muar duk ajak tu. Orang kata dia boleh grooming diri dia sendiri. Kalau kata dia dah lah tak ada ilmu pengetahuan, tak pandai, tak cantik, tapi buat benda-benda yang orang kata yang dilarang, yang ditegah oleh agama, lagilah orang tengok dia jijik. So walaupun dia tak cantik, tapi dia berperilaku yang elok, orang akan hormat dekat dia. Setuju tak dengan apa yang Kak Ina cakap tu? Hai Kak Aida, Kak Akmal dah habis ke mesyuarat? Okey, itu saja Kak Ina rasa. Okey, yang last sekali, yang akhir sekali Kak Ina nak cakap sikit. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat hatimu menggantung, kerana lelaki yang benar-benar mencintaimu takkan pernah membuatmu lama menunggu. The real man itu dia ajak nikah, bukan berpacaran. Setakat ucap sayang, semua lelaki boleh cakap. Tapi nak jumpa lelaki yang sanggup kumpul duit nak nikah dengan adik-adik itu memang susah. So, ingatlah wahai adik-adik, pacaran itu boleh, tapi setelah nikah tau. Jangan buat masa sekarang. Okey, ingat apa yang Kak Ina tadi tu. Ingat apa yang Kak Ina bagi tahu tadi. Apa-apa pun kita kena ada PKP. Bukannya PKP yang kita duk guna masa COVID ni. PKP tu ialah percaya kepada pencipta, iaitu Allah Ta'ala. So Kak Ina rasa setakat hari ni dulu perkongsian kita hari ni berkenaan dengan pergaulan bebas. So sekiranya ada adik-adik yang tak faham ataupun nak bertanya apa-apa berkenaan dengan adik-adik ataupun masalah pembelajaran ataupun masalah kekeluargaan, adik bolehlah call nombor yang Kak Ina cakap tadi, 15999. Okey, Kak Ina akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekiranya ada kesilapan Kak Ina tu, harap dimaafkan. Kadang-kadang khilaf kita tu kita tak nampak kan. Tambah pula cakap live macam ni, kadang-kadang benda tu keluar kita pun tak sedang apa yang kita cakap. Okey, lain kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Assalamualaikum.